Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ni cikgu nak ajar kamu topik berkaitan dengan rekreasi dan kesegangan. Okay, so benda ni dia simple saja. Kamu pun boleh baca sebenarnya. Okay, tapi cikgu akan buat beberapa aktiviti yang menarik lah untuk bagi kelas ni seronok sikit. Okay, so kita tengok ni. Kamu boleh rujuk buku surat 104. Sekejap, komputer apa tengah hang sekejap ni. Okey. Okey, so ini adalah topik yang kita akan belajar, iaitu rekreasi dan kesegangan. Okey, so kamu boleh rujuk buku surat 102 dalam buku teks. Okey, so pengenalan. Okey, aktiviti rekreasi dan kesegangan ialah melibatkan aktiviti yang terancang dan tidak terancang untuk mengisi masa lapang seperti aktiviti pandu arah dan permainan tradisional. Okey, rekreasi melibatkan aktiviti terancang yang menyeronokkan, memberi kepuasan dan cabaran, manakala kesegangan merupakan aktiviti tidak terancang dan lebih rileks serta kurang menggunakan tenaga. Okay, kedua-dua rekreasi dan kesegangan ialah komponen penting untuk gaya hidup yang seimbang dan sihat dari segi fizikal, mental, emosi, rohani dan sosial, seperti pengurangan dalam tahap stres dan kemurungan serta jiwa yang lebih tenang bila dikelilingi alam semula jadi. Okay, aktiviti ini juga memberi semangat dalam hubungan sesama rakan dan ahli keluarga yang lebih erat melalui penglibatan bersama-sama dalam melakukan aktiviti. Okay, dalam unit ini kita akan belajar cara melakukan aktiviti pandu arah dan permainan dodgeball serta melakukan kemahiran dalam permainan tradisional gelap cerah dan artisep. Okey. So jadi secara ringkasnya aktiviti rekreasi dan kesegangan ini adalah rekreasi ini adalah aktiviti yang terancang, manakala kesegangan ini adalah aktiviti yang tidak terancang dan lebih santai. Okey. Contohnya macam kamu tak ada apa-apa rancang apa-apa kan. Kamu main Mobile Legends, main PUBG kan. Itu aktiviti kesegangan lah tu. Dia lebih relax dan tak ada buat kerumunan. Tapi untuk ini bukanlah suruh kamu main Mobile Legends ke apa. Okay? Dia lebih kepada permainan pandu arah, dodgeball, gelap cerah dan artisep. Okay, so jadi mula-mula kita akan belajar tentang pandu arah lu. Ni adalah gambar perempuan ni. Budak ni tengah buat pandu arah lah ni. Okay? So jadi masa kita tak ada COVID-19 tu bolehlah buat macam ni, tapi bila dah sekarang aktiviti dah ada COVID-19, kita pun dah rindulah, dah lama tak buat aktiviti macam ni kan. Okey, so jadi kita pergi kepada pandu arah. Okey, so aktiviti pandu arah ialah sukan bersifat rekreasi dan juga boleh dipertandingkan. Okey, aktiviti ini biasanya dilakukan dengan menggunakan kompas, peta dan kad arahan yang melibatkan kemahiran mengemudi ke beberapa titik kawalan atau destinasi. Okey, so jadi kemenangan ialah individu atau pasukan yang berjaya melalui semua titik kawalan tersebut dalam masa yang paling pantas. Okey, aktiviti tersebut menggalakkan keseronokan dan kepimpinan serta sepasukan kemahiran berfikir aras tinggi serta membina kecergasan fizikal dan sesuai untuk semua umur. Okey. Okey, so jadi sebelum tu cikgu nak buat aktiviti sikit lah. Okay. So cikgu akan buat aktiviti Jamboard. Okey, kamu pergi dekat ruangan chat. Okey, kamu pergi kat ruangan chat. Okey, kamu cuba klik link yang cikgu bagi ni.
Okey, cuba kamu klik. Dapat tak masuk? Okey, lepas tu cuba kamu klik. Okey, lepas tu cikgu nak kamu senaraikan. Okey, kamu pilih kotak ni lah. Okey, kamu pilih kotak ni. Sorry. Okey. Sticky note. Okey, senarai. Okey, bagi maksud rekreasi. Cuba kamu bagi maksud rekreasi. Kita tengok dekat buku teks. Okey, bagi yang baru masuk, cuba kamu pergi ke ruangan chat. Cuba masuk, tekan klik yang cikgu bagi tu. Tekan klik link yang cikgu bagi tu. Dan kamu buat sticky note. Tekan ni sticky note. Lepas tu kamu tulis apakah maksud rekreasi. Okey, kalau kita tengok buku teks, maksud rekreasi ialah rekreasi ialah aktiviti yang menyeronokkan dan memberi kepuasan manakala dan cabaran. Ni maksud dia. Okey, ada siapa-siapa nak masuk dalam ni, share ni? Okey, so jadi maksud dia adalah ni. Ni adalah maksud rekreasi. Okey. Kita boleh besar-besarkan. Okey, so jadi ni kamu masukkan lah. Okey. Okey, kemudian habis tentang tu. Okey, lepas tu kita pergi kepada slide yang cikgu bincang tadi. Okey, so jadi kita juga dah sampai sini kan. Okey, so ni adalah anatomi kompas. Okey, dalam anatomi kompas. Okey, so jadi kat sini nama dia ni adalah skala. Kemudian ni adalah penunjuk arah. Okey, so ni nama dia penunjuk arah. Kemudian ni anak panah. Ni pelan tapak. Kemudian ni sini adalah jarum magnetik. Kemudian ni garisan melaras. Dan sini adalah perumah kompas. Ini cikgu padam. Okey, so ni adalah penanda kawalan. Okey, penanda kawalan ialah penanda khas
dengan kod dalam bentuk nombor atau huruf yang bertujuan untuk memastikan peserta pandu arah tiba di titik kawalan yang betul. Setiap penanda kawalan disertakan dengan penumpuk panca untuk menumpuk kad kawalan sebagai bukti peserta telah melewati titik kawalan tersebut. Okey. So kemudian titik kawalan ialah satu kedudukan yang telah ditentukan dan perlu disinggah oleh setiap peserta pandu arah. Kedudukan ini perlu terdapat dalam peta yang digunakan. So jadi kita akan guna inilah sebagai penanda kawalan. Okay, so jadi cara menggunakan kompas. Okay, yang pertama, berdiri menghadap tempat atau objek yang ingin dituju. Okay, pegang kompas serta secara mendatar di hadapan anda. Okay, kemudian pusingkan per rumah kompas sehingga jarum magnetik masuk ke dalam anak panah orientering. Okay, anak panah ini menunjukkan arah utara. Okey, kemudian arah pergerakan anda adalah seperti yang ditunjukkan pada penunjuk arah kompas. Okey, bacaan bearing tepat atau objek ialah 60 darjah. Okey, selepas itu cara melakukan aktiviti pandu arah. Okey, dengan menggunakan kompas dan peta sekolah, mari kita melakukan aktiviti pandu arah eksplorasi dalam kumpulan kecil berdasarkan kad arah yang disediakan. Cari bearing di setiap titik kawalan dan lengkapkan dalam kad arahan. So, ini adalah kawasan sekolah. So ni adalah dia punya titik mula lah. Titik mula, titik kawalan, titik tamat. So jadi ni stesen-stesen ada 8. Okay, macam lebih kurang macam sekolah kita lah. Okay, dia punya plan. So jadi ni akad arahan ni lah. Dia ada ikut step by step. Okay, so dia bermula dekat tapak perhimpunan. Okay, so jadi dia kena gerak. Penanda kawalan ialah 132. Keterangan memasak, jarak ke langkah ialah 100. Bearing 278. So kita kena ikut arah 278. So masa mula nyatakan 3 jenis alatan. So dia ada setiap stesen tu kena ada soalan dia lah. Okey. Kemudian penanda kawalan adalah 354. Keterangan kiblat, jarak ke langkah adalah 175. Bearing tanda bearing kiblat. Okey. Kemudian ni penanda kawalan 625. Keterangan PT3, jarak langkah adalah 240 dan bearing. So jadi ni kita kena tentukan lah berapa bearing dia. Kemudian kat sini stesen ni kena lakukan segak. Kat sini penanda kawalan 695. Keterangan gedung ilmu, jarak langkah adalah 250. Bearing. So nanti kamu kena catatkan berapa. Kemudian reka cipta 1 patun 4 kerat. So jadi setiap stesen tu ada aktiviti-aktiviti dia yang kamu kena buat. Okey, lepas tu untuk yang keempat dekat NBA, lepas tu bearing, lepas tu kena dah tahu bearing dia, lakukan 5 berpi. Lepas tu yang ni 3 jenis energizer. Dapatkan 3 jenis energizer. So kena cari. Okey. Yang ni namakan 3 jenis radas. Dan kemudian nombor 7, lakarkan bendera sekolah. Dan yang terakhir adalah teknik silakan semua tugas untuk disemak lah betul ke salah. Kemudian masa tamat kita akan catatkan. Ini adalah aktiviti yang dilakukan dalam menggunakan pandu arah. Okey, so jadi sekarang cikgu nak kamu jawab soalan kuis. Okey. Soalan kuis. Okay, so copy dulu. Mana tadi kamu punya sorry. Okey, dekat ruangan chatting tu kamu ni tekan ruangan chatting tu, masuk quiz tu. Okey. Tekan dalam ruangan chatting, kamu tekan quiz tu untuk sebelum cikgu mulakan soalan quiz. Ya, Igo. Dekat ruangan chatting tu.
sekarang. Oh, dah mula dah. Okey, boleh jawab soalan. Okay, Nafis dah boleh jawab dah, Nafis. Dah boleh jawab kan tuan? Dah habis. Ada dengan Nafis. Okey. Apa dia? Dah go. Oh dah, okey, bagus. So jadi kita tengok siapa yang menang. Aiman. 3 orang je cikgu. 3 lagi. Okey, hebat. Okey, so Aiman, ada Nafis. Okey, tak apa, tahniah. Okey, so jadi daripada cikgu itulah aktiviti kita kelas hari ni. Ada apa-apa nak tanya cikgu sebelum kita berakhir kelas ni? Tak ada cikgu. Tak ada Okey, terima kasih kerana masuk kelas ni lah. Okey. So itu saja. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Cikgu. Cikgu. Sama.